sebaik-baik orang yang buat dosa, dia minta ampun ke Allah. Allah suka orang lagu tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang bertaubat. Allah suka kalau kita tahu Allah boleh ampun dosa kita. Makna kita buat dosa. Halah, hang buat dosa, hang berdosa, hang tahu kata Tuhan boleh ampun dosa hang. Allah suka benda lagu tu. Sebab tu kita tak boleh duk buat suci. Allah marah dalam Quran. Jangan duk buat macam hang tu suci, hang tu tak pernah buat dosa. Jom, hari ni ramai-ramai cuci hati kita. Jatuh tak apa, memang semua orang jatuh. Naik balik. Kalau kata-kata hikmah dia tahu dia, bukan semua benda jatuh adalah benda buruk. Sebab hujan jatuh daripada langit untuk memulakan kehidupan baru di bumi. Orang beriman ini ujiannya kerak. Orang yang tinggi kedudukan dia di sisi Allah, dugaannya kerak. Ini kaedah. Kerana lagi tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka lebih besar ujian kepada orang itu. Hati-hati kalau tak ada ujian langsung. Ni ulama sebut dalam kitab tasawuf. Hati-hati orang yang tak diuji langsung oleh Allah. Kerana ujian itu lambang Allah masih memberi perhatian kepada kamu. Saidina Umar kata, didik anak kita mengikut zamannya, bukan main belasah ya. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. Sekarang tak ada masalah. Banyak kedai RM2. Masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi tugas dengan jawab kat dia. Ni pergi beli ni, tolong buat ni, tolong basuh kereta ni. Basuh kereta bukan sebab dera dia, nak bagi dia disiplin. Kebersihan tu penting. Dah habis dia basuh, cuba tengok kereta tu, apa rasa? Cantik ah. Apa penting cantik? Entah, an-nazafatu minal iman, kebersihan tu sebahagian pada iman. Kalau kereta abah cantik, maknanya cantiklah kelihatannya. Hati kita akan rasa apa? Rasa apa bah? Rasa tenang. Tenang tak? Tenang. Ada apa-apa nak tanya? Ada bah. Kenapa saya yang basuh kereta ni? Wah, payah jawab. Anak kita ni tanya pun kita kena sabar. Tu 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga, layan anak seperti sahabat. Dah masuk dia umur 15 tahun, dah jadi kawan-kawan kita, dah berbual. Bah, dari segi hukum kan ni macam mana? Bah, betul ke kalau keluar air mani secara tak sengaja kita tak payah mandi junub? Macam tu ada kata macam tu. Betul budak-budak hari ni tanya soalan yang kita tak terfikir. Bah, apa maksudnya? Kadang-kadang anak kita baca dalam surat khabar, bah, apa maksudnya Wahabi? Tak pening kepala. Bah, apa maksudnya ni? Ada saya ceramah dulu kan, dekat Selayang, dia tanya saya, Ustaz, kalau suami dia cenderung kepada Imam Hanafi, isteri cenderung kepada Imam Syafi'i, dia bercium sebelum semayang, batal tak semayang? Saya jawab, kau tak ada masa lain kau nak bercium? Saya kata tu, kau menyusahkan kepala dan katakan. Kan? Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu, badan sadu. Dia tengok saya atas bawah dengan muka tak senyum tu, macam jebon. Jebon tu biasa muka. Saya duk tengok, dia ni macam nak main tumbuk aku. Saya pun genggam tangan, sedia untuk ditumbuk. Sebelum dia tumbuk, saya tumbuk dia dulu lah. Tiba-tiba habis semua dia main meluru kat saya. Dia pegang tangan ni, dia cium tangan saya, dia peluk, dia teriak atas bau saya. Dia teriak. Saya kata, abang, awak teriak macam ni? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak balik. Pasal apa? Kami gaduh masalah faraid, harta. Simple lah, saya psikologi. Saya bisik kat telinga dia, abang, harta boleh cari bang, mak ayah tak ada ganti. Dia lagi teriak. Dia angkat-angkat, ingui penuh atas bau aku. Kita pun tak kata apa, dia bodoh kontuk. Saya kata, abang balik bang, mak ayah tak ada ganti, harta boleh cari bang. Saya nak balik Ustaz. Saya kata balik insyaAllah. Petang tu tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon, mak ayah dia lunas lah. Ni cerita bukan rekaan, cerita betul. Dia balik tuan-tuan, dia parking. Rupanya 16 tahun tak balik, mak ni duk tunggu lama dah. Siapa tak sayang anak, jangan bohong.
Duk tunggu ya bila takkan mak nak pergi rumah anak. Betul tak? Mak ni ayah ni ada ego juga. Rupanya tunggu-tunggu anak balik. Dia kata saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok-tengok sampai depan laman. Mak saya buka pintu lari ni. Bukan nak halau saya. Dia buka pintu saya, tarik tangan saya peluk. Lalu bisik kat telinga saya. Pasal apa hang tak balik? Dia kata aku dah maaf hang 16 tahun dah. Dia kata ustaz, saya menangis ustaz. Menangis ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik. Dia pegang tungkat gagal jalan. Sampai kat pintu tak boleh gerak dah. Saya peluk kat ayah. Saya pegang tungkat, saya tak tepi. Saya peluk. Ayah saya kata, wahai anakku, aku maaf hang lah 16 tahun. Pasal apa tak balik? Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni. Peluk kami 3 orang. Serentak mereka sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Waktu takbiratul ihram sebut Allahu Akbar tu sebut saja ku solat fardu zuhur. Yang tu saja yang wajib. Dalam takbiratul ihram yang wajib 3 tu saja. 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah, yang tu semua sunat. Kita boleh sebut selepas selesai sebut takbiratul ihram. Maksudnya macam ni. Kita nak mula semayang, kita menghadap kiblat berdiri, kita nak takbiratul ihram, iaitu menyebut Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Waktu sebut Allahu Akbar tu, dalam hati kena sebut, ni mazhab Syafi'i, no? Dalam hati kita sebut saja ku solat fardu zuhur. Pendek aja. Susah ke senang? Senang saja. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran, 2 ibadat sahaja yang boleh memberi syafaat di hari kiamat. Quran ni sampai tahap bila nama saya dipanggil, saya pun pi buka buku amalan, Quran mai. Quran mai, kita boleh tengok Quran tu, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang mai mewakili Quran, mewakili Al-Quran keseluruhannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran ini di padang mahsyar dia berhujjah di hadapan Allah. Dia yang berhujjah. Oh, tuan aku tak salah, tuan aku tak buat ni, tuan aku dia berhujjah sampai habis amalan orang yang menghidupkan Quran itu, sampai habis ditimbang amalan dia. Dan ibadat kedua yang boleh bagi syafaat macam Quran, nama dia puasa. Seperti mana saya dan kita semua akan melihat Al-Quran, Quran dia main dalam rupa bentuk kita boleh tengok, maka ibadat kedua yang kita boleh tengok di mahsyar nama dia puasa. Puasa ni dia main dan kemudian dia bagi syafaat kepada orang tadi ni, orang yang membanyakkan puasa. Kenapa kita kena sujud sahwi? Sahwi ini bermaksud lupa atau lalai terhadap sesuatu ataupun kita meninggalkan sesuatu dalam solat secara tidak sengaja. Antara sebab kita kena sujud sahwi ialah tertinggal rukun solat, ragu-ragu terhadap bilangan rakaat dalam solat, meninggalkan sunnah ab'ad dan melakukan rukun bukan pada tempatnya. Macam mana sujud sahwi dilakukan? Semasa tayat akhir sampai je innaka hamidum majid, jangan beri salam dulu, tapi kita terus sujud. Innaka hamidum majid, kita terus sujud. Dan kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian kita duduk antara sujud. Kemudian kita sujud kembali. Kita baca balik Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian kita duduk tahiyat akhir dan bagi salam. Dapat? Ahli keluarga kita semua akan masuk dalam syurga. Wallahu a'lam. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan tengok keliling kita, anak kita, isteri kita, suami kita, kakak kita, bapa saudara kita, sepupu kita, kesemuakah layak untuk masuk dalam syurga? Yang tak solatnya, yang tak tutup auratnya, yang terlibat dengan ribanya, yang minum araknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu saya pernah sebut ke tuan-tuan, kita pergi travel satu tempat 2 minggu,
nak duduk hotel, makan semua order, tak payah masak kalut-kalut. Tiba-tiba seorang ahli keluarga kita sakit, duduk dalam hospital ICU dalam tempoh 2 minggu tersebut di luar negara. Ahli keluarga yang pergi sekali dengan kita tu, maka seluruh perjalanan travel waktu tu, perjalanan kita tu, lawatan kita tu jadi tak seronok. Sebab apa? Sebab ahli keluarga sakit 2 minggu. Apatah lagi, apa perasaan kita kalau kita masuk syurga, akan tetapi ada ahli keluarga kita, beberapa orang duduk dalam neraka. Kita nak rasa apa dalam syurga? Nak rasa ke nikmat tu? Nak terasa ke nikmat tu sampai dalam hati kita? Nak boleh hidup dalam keadaan nikmat? Sebab saya nak baca ayat bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada ashabun nari ashabal jannah, ahli neraka memanggil ahli syurga. Kata para ulama tafsir, ketika ahli neraka panggil tu, mereka lihat dan nampak ahli syurga ziarah mereka. Maksudnya tuan-tuan, dalam syurga, ahli syurga boleh ziarah ahli neraka, tapi ahli neraka tak boleh keluar daripada tempat siksaan api mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ahli syurga pergi ziarah ahli neraka kata, "Afiru alaina minal." Boleh tak bagi sikit air kepada kami? Nabi kata, wahai umat akhir zaman, ketika kamu mampu untuk buat benda baik, usaha dan perbanyakkan benda baik. Siswa-siswi sekalian, bila buat benda baik, buat bagi banyak. Sebelum sampai satu masa, iaitulah kamu bertemu dengan alam fitnah, kamu akan dilingkari oleh kejahatan. Ketika itu kamu merasakan dunia ini gelap, nak buat benda baik susah. Sehari je habis pahala dia. Zaman bila? Zaman ni lah, zaman hari ni. Kiamat tak sampai lagi, Israfil tak tiup sangkakala lagi, mati pun tak lagi. Malam ni kita dengar, apabila satu orang yang tangan kiri dia terangkat, apa yang akan berlaku dekat dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun kata, celakalah diri aku kalaulah tak ada kitab-kitab ni. Kitab tu buku amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada timbang-timbang ni, timbang habis lagi, bahagian dia habis lah. Tangan apa yang naik? Tangan kiri dia yang naik. Kemana dia ni nak pergi? Dia ahli neraka Jahannam. Benda apa nak keluar di mulut dia? Ni dia Allah Ta'ala cerita. Siap-siap. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada semua-semua ni, aku tak tahu tentang perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah dulu tidak ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah. Dia pandang ke kanan, Allah tunjuk harta dia, bagi nampak. Dia kata kupang pun tak boleh pakai. Allah tunjuk lepas mati tertinggal 170,000, tak ada guna pun. Mati 170,000 duduk dalam bank. Waktu tu Tuhan akan tunjuk dekat dia. Dia akan kata ma aghna anni maliyah. Sekupang tak boleh pakai. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau buah dalam tabung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati, angkat tangan kiri baru kata ma aghna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka. Wal iyadzu billah.